Baik. Kejap. Puan Mazidah saya nanti jadi ini ya. Kak Mazidah. Ya, Ustaz. Mohon saya bantu Ustaz untuk mute-kan ya, Ustaz. Ya. Kejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami PWIP on the way ke Melaka Ustaz ya. Tapi kami dengarlah dalam kereta. Alhamdulillah. Orang kita kat sini. Okay. Thank you Ustaz. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, merupakan pertemuan kita yang ke-15, hampir 15 jam kita dapat bersama-sama untuk kita memahami kalam Allah, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, Allah memberikan berkat kepada kita, dan kita semua menjadi manusia yang sentiasa diberikan bimbingan oleh Allah untuk berada di atas jalan yang lurus. Alhamdulillah, pada pagi semalam kita telah mempelajari tentang tafsiran ayat pada ayat yang pada bahagian ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita akan menyambung pada potongan ayat yang berikutnya, iaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ayat 7 ini ayat yang potongan ghairil maghdub sampai ad-dallin merupakan dua kumpulan manusia yang tidak mendapat nikmat berada di atas jalan yang lurus. Mengapakah ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah kemudiankan setelah menyebut tentang manusia mendapat nikmat? Bolehkah jika ayat disusun, bolehkah ayat menyebut tentang orang yang dimurkai, orang yang sesat, lepas tu letak orang dapat nikmat? Jawapannya boleh. Kalau nak susun orang dapat nikmat ke yang paling last sekali, boleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha hikmahnya, Quran itu adalah kalamullah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut tentang manusia ada yang mendapat nikmat, baru sebut yang dimurkai, maknanya kita melihat di situ tentang kepentingan kita berada pada jalan yang lurus. Kemudian kita lihat pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim bukan pula jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Semalam saya sudah membuat makluman kepada tuan-tuan dan puan tentang mengapakah ayat yang dimurkai ini
kita tidak jumpa perkataan engkau telah murkai. Mengapa tidak jumpa ayat engkau telah murkai, tetapi disebut yang dimurkai. Yang dimurkai memanglah merujuk kepada Allah yang murka. Tetapi mengapa tidak disebut secara jelas engkau telah murkai, seperti mana kita jumpa ayat orang yang engkau telah beri nikmat. Maka para ulama mereka mengamati bahawa sebenarnya kalau kita nak sebut, Allah nak ajar kita apabila sebut tentang bab marah, bab benda-benda yang tidak baik, bab-bab kejahatan, ganti nama Allah itu tidak dikaitkan. Tetapi kalau sebut tentang baik, benda yang dapat nikmat, jelas terus disebut secara jelas engkau telah beri nikmat. Kenapa tidak disebut engkau telah murkai? Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni, rahmat Allah Ta'ala ni lebih luas daripada Allah murka. Ingat lagi kita belajar tentang Ar-Rahman dan Rahim? Kan? Rahman dan Rahim, maksudnya bab murka ni Allah Ta'ala ni, dia rahmat dia tu, kasih dia tu sebenarnya lebih banyak daripada kemurkaan Allah. Kita masih ingat lagi tentang hadis yang kita baca tentang Allah Ta'ala beritahu bahawa dia kata rahmatku ini, dia kata rahmatku ini mengatasi kemurkaanku. Kita masih ingat. Satu pun nak dengar. Tak dengar. Okey. Maknanya kenapa Allah tidak sebut secara jelas engkau telah murkai, nak menunjukkan bahawa bab murka-murka ini sebenarnya ia datang kemudian. Kasih sayang Tuhan ini tapi apabila manusia telah buat sesuatu yang layak dapat kemurkaan, maka mereka layak diberikan kemurkaan. Dalam ayat ini kita kena mencari jawapan. Siapakah golongan yang disebut sebagai orang yang dimurkai? Maka apabila kita nak faham sesuatu ayat, maka kita kena merujuk tafsiran yang telah dibuat oleh para ulama. Muka surat nombor 127, kita lihat apakah ulasan At-Tabari. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala alaih, beliau menjelaskan bahawa golongan yang dimurkai oleh Allah menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih tepat dalam ayat ini adalah orang Yahudi. Manakala al-dhalin, golongan yang sesat, ialah orang Nasrani. Okey, itu secara khusus. Tapi macam mana kita nak ambil ayat ini, kita nak buat pengajaran. Okey, kita dapatkan dulu maklumat tentang al-maghdub merujuk kepada orang Yahudi, ad-dhalin merujuk kepada orang Nasrani. Apa yang ditafsirkan oleh Imam Tabari, beliau kata perkara ini adalah berdasarkan ayat Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, berdasarkan pendapat para sahabat dan juga tabi'in yang mengatakan al-maghdub itu orang Yahudi, ad-dhalin itu adalah orang Nasrani. Nanti kita kupas tentang kenapa mereka dapat gelaran macam tu. Kalau kita rujuk terus kepada hadis Nabi SAW, kita rujuk dalam hadis pada muka surat nombor 128. Kalau kita tengok muka surat nombor 128, hadis riwayat Ahmad, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mana Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, beliau kata Nabi SAW telah bersabda kepadaku, innal maghduba alaihim. Maknanya Nabi SAW menjelaskan
Sesungguhnya golongan yang dimurkai. Ayat yang ke-7 tadi tu, Nabi kata al-Yahudu. Mereka adalah Yahudi. Okay, dimurkai adalah Yahudi. Wad-dallin adalah an-Nasara. Mereka adalah orang Nasrani. Kenapa dapat gelaran itu? Kita akan jelaskan insya-Allah. Tapi dapatkan terlebih dahulu maklumat tentang Al-Maghdub adalah orang Yahudi, lepas tu An-Nasara adalah orang Nasrani, adalah orang Kristian. Maknanya orang Yahudi, hidup mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Mereka tidak mendapat nikmat hidayah siratal mustaqim. Begitu juga dengan orang Kristian, orang Nasrani. Kita kuatkan hadis ini dengan kata-kata para sahabat dan tabi'in. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat. Mujahid rahimahullah, dia adalah seorang tabi'in. Dan selain daripada mereka, mengatakan bahawa golongan yang dimurkai ke atas mereka itu adalah orang Yahudi, manakala golongan yang sesat itu adalah orang Nasrani. Okey, kita dah dapat pengertian tersebut, Yahudi dan Nasrani. Kemudian kita kena dapatkan lagi maklumat mengapa dua kumpulan manusia ini mereka mendapat gelaran yang Allah yang dimurkai dengan dapat gelaran orang yang sesat. Dia ada perbezaan tu, dimurkai dengan orang yang sesat. Dia ada beza dengan perkataan disesatkan dengan orang yang sesat. Atau ada beza tu sebenarnya. Nanti kita akan sebut tentang perbezaan itu. Tolong ingatkan saya tentang maklumat itu. Dimurkai berbeza dengan orang yang sesat. Kalau dia ada perbezaan antara orang yang sesat dengan orang yang disesatkan. Tetapi orang yang sesat tu bukan Allah yang sesatkan dia. Tetapi mereka lah sebenarnya yang menjadi sesat. Itu di antara sebab kenapa tak sebut disesatkan. Okey, kita akan dapat jawapan ini setelah kita mengulas tentang mengapa orang Yahudi mereka mendapat gelaran mereka adalah orang yang dimurkai. Dan mengapakah orang Nasrani mereka mendapat gelaran orang yang sesat. Okey. Terus kepada muka surat 131, okey, muka surat nombor 131, kita melihat mengapa mereka digelar dengan dua gelaran itu. Kita baca, kita rujuk ulasan Ibnu Katsir rahimahullah, muka surat 131. Okey, Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, kalau kita baca pada ulasan Ibnu Katsir ni, pasti akan dapat jawapan dia. Okay, kita baca juga untuk kita menjelaskan lagi. Ibnu Katsir dia berkata dalam tafsir dia, kalau tanya siapa tu Ibnu Katsir? Ibnu Katsir, dia bukan bahasanya katir, bukan katir. Dia sebenarnya ejaan Arab dia adalah kaf, sa, ya, ra. Lepas tu kita baca dia Katsir. Okey, tengok. Ibnu Katsir dia berkata, sesungguhnya orang yang beriman itu merangkumi ilmu pengetahuan tentang sesuatu kebenaran dan dia praktik. Okey, Ibnu Katsir dia nak bezakan orang yang dapat nikmat, orang Islam yang berada atas jalan yang lurus ni, mereka ni adalah kumpulan manusia yang dia tahu perkara itu benar, dia ada ilmu, dia tahu sesuatu itu benar dan dia amalkan. Okay. Itu ulasan tentang siapakah orang Islam. Okay. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sementara itu, orang Yahudi tidak mempraktikkan apa yang dia ketahui. Orang Yahudi, dia tahu tentang sesuatu yang benar.
tetapi dia tidak praktik apa yang benar tu. Maknanya dia tolak yang benar tu. Okey. Manakala orang Nasrani dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tetapi dia ikut apa yang dia tak tahu. Okey, nampak tak perbezaan? Nanti dekat kotak tu kita akan dapat perbezaan macam ni. Tuan-tuan tengok terus kepada diagram dia. Okey, nampak tak? Di muka surat yang ke-132, tuan-tuan akan nampak grafik infografik kat sini. Orang Yahudi, dia ada ilmu. Dia mengetahui kebenaran. Tapi dia menolak kebenaran tu. Okey. Orang Yahudi, dia ada ilmu macam mana? Maksudnya begini. Orang Yahudi merupakan manusia yang paling banyak Allah Ta'ala menghantar Rasul kepada mereka. Kalau kita belajar 25 Rasul yang disebut terang-terang namanya dalam Quran, Rasul yang paling ramai Allah Ta'ala hantar kepada golongan manusia, Allah hantar dekat orang Yahudi lah, kepada Bani Israel. Maknanya, apabila orang Yahudi, dia dapat Allah hantar banyak Rasul kepada mereka, maknanya sudah tentu mereka akan banyak tahu. Apabila semua Rasul, masih ingat pada hari semalam kita telah ulas, kan, kenapa para Nabi ini, para Nabiyin, mereka ini golongan yang dapat nikmat. Kenapa kita perlu tahu tentang para Nabi? Kerana setiap Nabi dia ada kitab. Setiap Nabi dia ada kitab wahyu. Dia dapat wahyu, ada kitab dari Allah. Ya Allah beri kepada Rasul. Bermakna, makin ramai Rasul dihantar kepada Bani Israel, akhirnya namanya bertukar jadi Yahudi, sepatutnya makin tahu. Makin tahu tentang apa? Okey, makin tahu tentang apa? Okey. Orang-orang Yahudi, mereka dapat kitab Taurat contohnya. Mereka ada kitab Zabur. Mereka ada kitab Injil. Kan? Lepas tu ada banyak lagi kitab lain, kita tak tahu nama dia. Orang Islam, maknanya kalau umat Nabi Muhammad SAW, kita hanya berbekalkan Al-Quran. Okey. Dalam kitab-kitab dulu, contohnya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sebenarnya dalam kitab-kitab dulu telah ada menyebutkan tentang Nabi akhir SAW, ciri dia, macam mana sebenarnya sudah ada dalam Taurat, dalam kitab-kitab yang utama itulah. Maksud dia, orang Yahudi ni, dia tahu tentang Nabi akhir zaman tu. Dia tahu Nabi itu benar. Muhammad SAW itu adalah Rasul yang adalah kitab-kitab mereka. Tetapi mereka tolak Nabi Muhammad tu sebab Nabi Muhammad membawa kebenaran. Itu di antara contoh dia. Cuma dalam buku ni tidak dinyatakanlah ayat-ayat yang mengatakan bahawa orang Yahudi ni dia tahu tentang Nabi Muhammad tu. Kalau tuan-tuan nak dapat jelas, tuan-tuan bukalah dalam surah Al-Bayyinah. Kalau buka surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Kat situ tuan akan jumpa yang sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad tu, tapi mereka tolak kebenaran. Okey, jelas dekat situ. Disebabkan mereka tahu, mereka tak nak terima, mereka tolak, maka mereka layak mendapat gelaran yang Allah murkai. Allah sangat murka sebab apa? Kenapa Allah murka mereka? Kerana mereka tahu, tetapi mereka abaikan yang mereka tahu. Berbeza dengan orang yang tak tahu, tetapi dia buat. Contohnya, orang buat sesuatu, tetapi dia tak tahu pun dia buat itu benar ke tak benar. Berbeza dengan orang yang tahu dia patut buat apa, tindakan apa dia nak diambil, tetapi dia tolak. Oleh sebab itu, orang Yahudi ini mereka didepankan, disebut dahulu oleh Allah daripada orang Nasrani. Ada sebab lainlah kenapa mereka ini disebut dahulu Al-Maghdub.
baru ad-dhalin. Tetapi kita mendapat penjelasan kenapa mereka ini layak mendapat yang istilah dimurkai itu, kerana mereka ada ilmu tetapi mereka menolak. Okey, lepas tu kita sebut lagi contoh-contoh lain yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang Yahudi ni. Kita lihat pada muka surat nombor 132, kita akan lihat ayat Quran. Surah Al-Baqarah, contoh ayat Al-Baqarah, ayat nombor 61. Allah menyebutkan tentang apa yang mereka dah buat. Okey, kalau kita baca pada ayat ni, kita akan jumpa yang Allah menyebutkan tentang mereka. Okey, kenapa kita ambil Al-Baqarah? Kenapa kita guna surah Al-Baqarah? Suratul Baqarah adalah surah yang memperincikan apakah ciri-ciri orang-orang Yahudi yang Allah murkai. Sebab itu, dia akan jumpa banyak ayat yang Allah memperincikan, menjelaskan lagi apakah perkara yang dibuat oleh orang Yahudi sehingga Allah letakkan mereka gelaran yang dimurkai pada suratul Fatihah. Sebab tu suratul Fatihah kita dah sebut mula-mula dulu, ia adalah ibu kepada Al-Quran. Maksudnya, kalau kita nak baca Quran, Quran nak cerita tentang apa, maka maklumat itu ada pada Fatihah. Maknanya Fatihah, Al-Fatihah menceritakan tentang ada golongan yang Allah murkai, maka surah-surah selepas Al-Fatihah akan menerangkan semua maklumat yang ada pada Al-Fatihah. Macam Fatihah ni dia adalah ibu. So anak kepada Fatihah ini adalah pada surah-surah selepas Al-Fatihah. Lepas tu kalau baca Al-Baqarah, kita akan jumpa tentang patutlah orang Yahudi ni dalam Al-Fatihah Allah kata dia murkai. Antaranya maklumat ni lah 61 tu. Allah mengatakan duriba alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ni siapa? Tulis dekat buku tu. Mereka ni maknanya orang Yahudi. Mereka ditimpa kehinaan, mereka ditimpa kemiskinan, mereka pulang dengan dapat kemurkaan daripada Allah. Kenapa? Kerana disebabkan mereka telah mengkufuri ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi. Mereka ni orang Yahudi ni, sejarah mereka bunuh para nabi. Mereka bunuh antara nabi yang ada tercatat dalam sejarah. Walaupun tidak ada ayat yang jelas menyebutkan, banyak sejarah mengatakan mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka membunuh Nabi Yahya, tanpa ada alasan yang benar, tuan-tuan. Bayangkan, macam kalau kita kan membunuh duta kan, kalaulah duta sesuatu negara dibunuh, kan macam mana impak dia kan. Ini bayangkan membunuh duta Allah, membunuh Rasul, pesuruh Allah dibunuh tanpa ada sebab. Dan Allah kata mereka ini juga selalu mendahaka kepada Allah dan selalu melampaui batas. Okey, kemudian kalau kita baca contoh ayat lain, kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, masih lagi Al-Baqarah ayat 90. Sebab itu siapa baca Al-Baqarah tetap akan dapati ayat-ayat banyak menjelaskan tentang siapa itu al-maghdubi alaihim. Sifat-sifat dia. Sebab tu kita tengok cantiknya Quran ini disusun. Patut Al-Fatihah letak nombor 1 sebab dia adalah ibu dia. Jadi selepas Al-Fatihah semua adalah surah-surah yang menjelaskan tentang suratul Al-Fatihah. Baik, kita sambung lagi. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 90, kita akan jumpa lagi. Mereka menjual diri mereka, mereka mengingkari Al-Quran diturunkan oleh Allah. Maksudnya mereka ubah kitab-kitab Allah tu, mereka sanggup nak pentingkan dunia, sanggup mengenepikan wahyu-wahyu yang Allah beri kepada mereka. Seperti mana ayat yang kedua, ayat yang ke-90 suratul Al-Baqarah. Okey, ada banyak lagi lah untuk dipaparkan. Nanti kalau kita nak papar semua, jadi buku ni nanti dia akan jadi tebal pula. Tapi sebab itu saya kena sebutkan pada tuan-tuan puan terlebih dahulu contoh dia supaya nanti masuk bulan Ramadan, baca surah Al-Baqarah,
tuan-tuan faham Al-Baqarah, tuan-tuan akan kita akan bersetuju. Memang patut pun orang Yahudi ini digelar dengan orang yang dimurkai. Sebab apa? Kalau tengok pada dua ayat tadi 61 dengan 90 ni, memang tak patutlah. Memang siapa boleh bunuh para nabi ni. Lepas tu ada banyak lagi tu, ada banyak cerita lain yang kita akan dapat tahu bahawa memang patut mereka ini kita doakan di dalam solat. Janganlah ya Allah beri kami berada mengikuti orang-orang Yahudi. Okey, kita baca balik semula apa ulasan para ulama tafsir. Okey, Ibnu Katsir dia ulas tadi. Okey, dia ulas lagi, dia kata oleh sebab itulah kemurkaan Allah ditimpa kepada orang Yahudi dan kesesatan ditimpakan ke atas orang Nasrani. Maknanya Ibnu Katsir kata apa? Disebabkan orang Yahudi dia tahu tapi dia tak nak ikut, Allah mereka layak dapat kemurkaan Allah. Tapi orang Nasrani dia tak ada ilmu tapi dia buat, mereka layak mendapat gelaran sesat. Nanti kita ulas tentang orang Nasrani tu. Sekejap lagi kita ulas kenapa mereka jadi sesat. Apa yang mereka dah buat tanpa ilmu. Okey, kita akan ulas insya-Allah. Kemudian kita baca lagi ulasan Ibnu Katsir. Kita baca ulasan Ibnu Katsir ni kita akan dapat lebih banyak penerangan lah. Tapi untuk setakat ni cukup saya terangkan dulu dia punya apa kata penjelasan utama dia. Kenapa mereka mendapat istilah dimurkai oleh Allah? Kenapa orang Yahudi ini dipanggil orang yang sesat? Kita baca dekat Ibnu Katsir ni, Ibnu Katsir sebenarnya dia mengulas balik semula tentang mengapa mereka mendapat kemurkaan, kenapa Yahudi dipanggil orang Nasrani dipanggil orang yang sesat. Kita baca apa ulasan Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Ini pun ulama tafsir dalam tafsir Adwaul Bayan. Okey. Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, beliau mengatakan bahawa majoriti ulama tafsir kata yang dimasukkan dengan orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, manakala orang yang disesat itu adalah orang Nasrani. Kata beliau, dua-dua kumpulan manusia ni, dua-dua tu sesat. Dua-dua tu Allah murka. Orang Nasrani kan, kita tahu kan ajaran agama Nasrani apa kan? Orang Nasrani kan dia ajaran dia mengaku bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Orang Nasrani kan mereka berpegang sampailah ke hari ini sebenarnya. Mereka berpegang kepada Tuhan tu ada 3, Trinity tu, Isa tu Tuhan juga, Mary tu kan, Maryam itu Tuhan, Allah itu Tuhan. Mereka buat Trinity tu. Jadi kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dia kata orang Yahudi ni pun sesat juga. Orang Nasrani pun sesat juga. Orang Yahudi ni Allah murka juga. Orang Nasrani pun Allah murka juga. Tetapi dia kata namun sifat dimurkai itu lebih cocoklah, lebih dikhususkan untuk orang Yahudi. Walaupun orang Nasrani kemudiannya mengikuti mereka. Mengikuti mereka ni maknanya ada perangai juga, ada perangai yang menyebabkan Allah Ta'ala murka pada mereka. Namun demikian dia kata lepas tu Asy-Syanqiti jelas lagi kenapa orang Yahudi ni layak digelar orang yang dimurkai. Dia kata orang Yahudi telah mengetahui kebenaran tapi mereka mengingkarinya, ataupun kerana mereka telah buat perbuatan yang batil dengan sengaja. Macam tadi itulah, menukar ayat-ayat Allah, ubah ayat-ayat Allah, lepas tu membunuh para nabi, dia kata kan. Maka mereka layak mendapat title kemurkaan. Jadi beliau kata, jadi sifat dimurkai itu telah menjadi sifat khusus bagi mereka. Orang Nasrani pula adalah orang yang bodoh. Dia tidak ada ilmu, dia tak tahu kebenaran. Tapi dia buat juga, dia berpegang juga tentang yang Isa tadi itu kan. Maka sifat sesat itu telah menjadi khusus bagi mereka. Okey, kita baca lagi ulasan Al-Imam Sa'di. Ni Syekh As-Sa'di, seorang ulama tafsir contemporary. Okey, dia kata apa? Dia kata, yang mengetahui kebenaran, tapi dia tinggal kebenaran tersebut, dia adalah orang Yahudi. Maknanya As-Sa'di ni, dia cuba, Al-Imam Sa'di ni, dia beri jawapan kepada kita juga. Maknanya, kalau kita nak ambil pengajaran kan, orang Yahudi ni, mungkin ada orang sekarang, dia akan kata, aku bukan orang Yahudi, aku terselamatlah daripada Al-Maghdub. Aku bukan orang Nasrani, aku terselamatlah daripada gelar orang yang sesat. Sebenarnya, dalam Al-Fatihah, bukan hanya untuk menjelaskan tentang
kumpulan tu siapa. Tetapi apabila kita belajar Quran, pengajarannya, teladannya bukan melihat kepada nama kumpulan tu, tetapi pengajarannya kepada perangai, kepada ciri, kepada karakter yang ada kepada kumpulan tu. Sebab tu As-Sa'di kata apa? Yang mengetahui kebenaran tapi dia tinggalkan kebenaran tersebut, mereka ini adalah Yahudi. Manakala orang yang meninggalkan kebenaran kerana kebodohan dan kesesatan, mereka adalah orang Nasrani dan seumpama dengannya. Maknanya macam ni. Kalau walaupun kita ini namanya Ahmad, namanya Fatimah, contohlah, namanya Ali, contoh, namanya apa? Namanya Khadijah lah, contoh kan. Dia orang Islam, namanya Islam. Tetapi jika ada perangai, jika ada ciri-ciri, tahu sesuatu yang benar, kan? Tetapi tolak yang benar itu, dia ada ciri-ciri sama macam golongan Yahudi adalah orang yang dimurkai. Kalau namanya Ahmad, namanya Fatimah, contoh, kan? Dia buat sesuatu ibadat, dia buat sesuatu perkara dalam agama ni, dia tak tahu betul ke tak betul ni, kan? Dia buat saja, dia tidak berdasarkan kepada ilmu, buat secara membuta culi, maka dia samalah perangai macam orang Nasrani tu. Tetap kena ambil pengajaran di situ. Sebab itu apabila kita doa, waktu kita berdoa pada ayat nombor 7, bukan untuk kita tak nak jadi orang Yahudi, sebab kita memang bukan orang Yahudi. Kita bukanlah keturunan orang daripada keturunan darah daging kepada orang Nasrani tu. Tetapi sebenarnya apabila kita berdoa kepada Allah, kita kata kepada Allah, janganlah bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai itu. Maknanya kita kata, ya Allah, jangan engkau jadikan hidup aku ini seperti kumpulan manusia yang engkau murkai, iaitu manusia yang jenis tahu itu benar tapi aku tolak. Kita tak nak jadi manusia macam tu. Begitu juga, ya Allah, jangan jadikan aku ini manusia yang buat sesuatu perkara di dalam agama, kan, yang aku buat tu aku ikut je orang. Aku tak ada ilmu untuk buat sesuatu perkara tersebut. Jadi kita tak nak macam tu. Maknanya orang Nasrani ni, kita boleh letakkan dia, kalau kita sekarang kita letakkan dia dengan istilah membuat sesuatu membuta tuli. Tidak berdasarkan ilmu. Kita tak nak macam tu. Kita nak apa? Kita nak hidup seperti manusia yang engkau berikan nikmat, kau berikan petunjuk padanya, lepas tu dah dapat petunjuk, ikut petunjuk tu. Maksudnya kalau kita tahu Quran itu benar tak? Ya, Quran itu benar. Jadi kita nak jadi manusia yang kita dapat petunjuk Al-Quran, Quran itu benar, kita nak buat semua, kita nak ikut Quran itu kata apa. Kita tak nak jadi manusia yang macam Allah murkai, dia tahu kitab dia cakap macam ni begini, tapi kitab dia kata buat A, dia tak nak, dia buat B. Kita tak nak macam kumpulan macam tu. Dan kita tak nak pula buat sesuatu yang membuta tuli tanpa berdasarkan kepada ilmu. Itulah pengajaran, itulah sebenarnya kandungan doa yang kita kena minta setiap hari, ada pada ayat yang ke-7. Baik, untuk lebih faham lagi, cuba tengok infografik ini. Ni infografik yang ni. Nanti saya akan terangkan lagi tentang orang Yahudi, orang Nasrani sekejap lagi. Sikit lagi saya akan terangkan. Okey, begini. Cuba lihat muka surat nombor 141. Tengok muka surat nombor 141. Okay, kita tengok di sini. Ini dia punya ringkasan dia yang Ibnu Katsir kata tadi. Di sini kita lebih faham, kita akan lebih nampak. Tengok ya. Kita tengok. Baik. Cuba lihat kategori infografik yang gambar yang tertulis kategori manusia, ada 3, Islam, Yahudi, Nasrani. Islam tu kita boleh letak dia dengan erti kata lain golongan yang telah diberi nikmat,
Yahudi kita letak dengan istilah yang dimurkai, Nasrani orang yang sesat kan. Okey. Apa beza dia? Kalau orang Islam, dia perlu ada ilmu. Orang Islam ni dia tahu. Ilmu pengetahuan maksudnya dia tahu sesuatu yang benar. Dia ada ilmu, ada. Tetapi dia praktik tak ilmu dia? Ya. Itulah golongan yang Allah bagi nikmat. Sebab tu semalam kita telah ulas. Kenapa dengan para nabi ni? Kenapa dengan orang salihin ni? Kenapa dengan orang syuhada? Kenapa dengan orang siddiqin? Sebab kalau kita ambil contoh semalam orang soleh kan, apa definisi orang soleh? Maksudnya, apakah ciri orang yang soleh? Kita sebut dah semalam. Orang yang soleh adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia beriman dan dia melakukan amal soleh. Dia melakukan amal soleh tu maksudnya dia buat, dia praktik, dia buktikan apa yang dia imani. Jadi orang Islam ni dia ada dua ciri ni. Dia tahu tentang sesuatu yang benar dan dia praktik yang dia tahu tu. Tetapi orang Yahudi dia terbalik. Orang Yahudi dia tahu sesuatu itu benar. Kan dalam kitab-kitab mereka ni mereka tahu nabi-nabi mereka ni benar, tapi mereka sanggup bunuh. Lepas tu mereka tahu cerita pasal Nabi Muhammad, mereka tolak juga kan. Okey, tetapi dari sudut mereka tahu tapi praktik ilmunya dia ikut tak? Tak, dia tak ikut. Tapi orang Nasrani pula dia terbalik di mana? Orang Nasrani praktik ilmu tu apa tahu? Praktik ilmu ni maksudnya kalau tuan-tuan tanya kan, tuan-tuan macam ni. Kalau tuan-tuan tanya orang Kristian yang kalau tu tak ada jiran, kalau kita ada kawan-kawan kita orang yang berajaran Kristian, rakan sekerja kita ke mana, cuba tanya mereka, kenapa dia boleh berpegang bahawasanya Isa tu adalah anak Tuhan. Kenapa dia boleh kata Jason son of, adalah anak Tuhan? Maksudnya cuba maknanya minta dekat dia tentang apa bukti Jason tu anak Tuhan. Maksudnya sebab mereka berpegang, mereka mengamalkan bahawa Yesus tu adalah anak Tuhan contoh. Ataupun kalau ikut Trinity mengatakan bahawa Mary ni ada kekuasaan. Okey, Isa ni pun juga dari seperti Tuhan. Cuba tanya, macam mana mereka boleh percaya macam tu? Sebenarnya mereka tak ada jawapan. Mereka tidak akan dapat satu jawapan yang menyokong apa yang mereka pegang tu. Maknanya macam mana mereka boleh buat macam tu? Sebab apabila tak ada jawapan yang menyokong mereka, maknanya mereka tak ada ilmu pengetahuan. Mereka tidak ada ilmu pengetahuan, maknanya mereka tak tahu benda itu benar. Yang mereka buat apa? Dah nenek moyang sebelum tu buat, nenek moyang dia ikut je pada dulu. Buktinya, kalau tuan-tuan nak tahu tentang orang Nasrani, tuan-tuan catat ya. Tuan-tuan baca Al-Quran, nak khatam Quran kan bulan Ramadan ni, begini. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu tentang kesesatan orang Nasrani ni, kan nak tahu tentang mereka ni tetap degil, nak ikut juga kepercayaan orang-orang dulu ni, tuan-tuan kena buka surah Ali Imran. Kalau buka surah Al-Baqarah, tuan-tuan tak jumpa maklumat detail tentang orang Nasrani. Tuan-tuan kena buka Ali Imran. Tapi kalau nak tahu orang Yahudi, karakter dia macam mana, tuan-tuan buka Al-Baqarah. Okey. Tuan-tuan nampak tak betapa cantiknya susunan surah dalam Quran? Kalau baca Al-Baqarah menerangkan terperinci siapa itu golongan yang dimurkai. Maknanya, apakah ciri yang golongan yang dimurkai ada dekat Al-Fatihah. Lepas tu baca dekat surah Ali Imran, kita akan jumpa tentang golongan Nasrani pula. Jadi seolah-olahnya, kalau kita ambil 3 surah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dengan Ali Imran, Al-Baqarah menjelaskan tentang Al-Maghdubi alaihim dekat Fatihah. Ali Imran menjelaskan tentang Ad-Dhalin yang ada dekat Al-Fatihah. Sebab itu, surah-surah lain sebenarnya adalah surah-surah yang memperincikan kepada Al-Fatihah. Sebab tu Al-Fatihah ni kalau kita dapat menguasai dia, segala sudut
tuan-tuan seperti dapat mengetahui Quran ni sebenarnya dia akan cerita pasal apa. Sebab tu Al-Fatihah tu dia jadi ibu Quran. Cuma waktu kita sahaja yang kita tak dapat nak urus dengan baik untuk kita belajar. Saya kalau ikutkan, saya nak tambah lagi 14 jam lagi sebenarnya. Boleh pecah dengan Fatihah. Tapi yang ni pun kita tengok, ya Allah, dia nak belajar Quran memang kena sabar, kena istiqamah, sabar, kena minta Allah Ta'ala dalam doa tu, ya Allah, nak belajar. Tapi tak apalah, kita dah sediakan ruang untuk semua manusia, dah bagi ruang, okey, nak ikut tak ikut, tak apa. Tapi kalau nak faham Quran, nak faham tentang surah-surah Al-Quran ni, jawapan dia juga ada pada Al-Fatihah tu. Okey, Al-Fatihah. Okey, tak apa, kita lanjutkan lagi, nanti kita dah keluar tajuk pula. Okey, dah jelas lah tentang dah jelas dah tentang Nasrani ni. Kan? Sebenarnya macam saya sebut tadi, kalau tuan baca Ali Imran, dalam surah Ali Imran sebenarnya sudah ada pendeta-pendeta, orang-orang Nasrani, mereka jumpa Nabi. Kalau kita baca dekat surah Ali Imran kan, sebenarnya mereka jumpa Nabi Muhammad. Mereka dialog dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad beri satu hujah yang kuat. Sebab macam ni, orang Nasrani ni, mereka jadi sesat sebab apa? Sebab ingat ya, mereka jadi sesat ni, ambil dia punya maklumat ni, dia tak ada ilmu. Dia tak tahu sesuatu yang benar yang mana, tapi dia praktik, dia ikut benda yang dah turun-temurun dibuat tu, tanpa berdasarkan kepada kebenaran. Kita orang Islam, kita akan tahu, kita tahu benda yang benar, kita akan buat dia. Tapi orang Yahudi, dia terbalik dengan orang Islam. Okey. Sebab tu kalau kita baca dekat surah Ali Imran, sebenarnya Nabi bagi hujah dekat dia orang. Kan sebab orang Nasrani kan dia berpegang, dia mengamalkan bahawa Isa tu adalah anak Tuhan. Sebab apa? Sebab itu tetap kena baca pada surah Ali Imran untuk dapat penjelasan lanjut tentang ciri-ciri orang yang sesat. Sebab Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah letak semua ciri-ciri orang yang sesat dalam Fatihah, habis kita nak hafal, nak baca suratul Fatihah ni kan. Tapi sebab itu Al-Fatihah dia pendek, dia padat, dia bagi benda yang besar, tapi surah lainlah menerangkan. Jadi kalau kita baca dekat Ali Imran, sebenarnya orang Yahudi ni, mereka tersalah faham. Itu dipanggil mereka sesat. Mereka ni sebenarnya berpegang kepada maklumat bahawa Isa ni anak Tuhan. Kenapa? Sebab Isa ini dari sudut logik mungkin boleh terima. Sebab Isa lahir tanpa bapa. Faham tak? Manusia lahir tanpa bapa, tentu ada miracle kan? Macam kata, dia lahir tanpa bapa kan? Tanpa bapa sebab Maryam dia tidak berkahwin. Siapa bapa dia? Lepas tu pula Isa ni, dia ada mukjizat, dia boleh bercakap ketika dia masih bayi. Dia bercakap ketika dia masih bayi, mak dia dukung dia tu. Nampak tak? Jadi, peliknya Isa ni, dah tak ada bapa. Jadi, daripada pelik itulah, mereka telah sesat. Sesat ni mereka tak faham yang benar apa. Yang benarnya kita semua tahu Isa tu tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Isa tu adalah tak ada bapa kerana Allah yang cipta macam tu. Tak mustahil pun bagi Allah Ta'ala. Betul tak? Sebab tu orang Islam, dia dapat maklumat yang benar. Dia ada ilmu kat situ. Dia tahu yang benar. Tapi orang Yahudi, dia sesat sebab dia tersalah faham. Dia tersalah faham bahawa Isa itu adalah anak Allah. Mereka tersalah faham. Sedangkan Isa tu sendiri cakap. Kan? Dia ini boleh bercakap, dia boleh hidup ke orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi mereka ni tersalah faham. Lepas tu tersalah faham tu pula mereka tak nak ubah. Mereka ikut je orang dulu kata macam tu sampailah ke hari ni. Sebab itu mereka layak dipanggil orang yang sesat. Oleh sebab itu kita tak nak jadi kumpulan manusia yang berpegang kepada sesuatu, yang buat sesuatu tanpa ada ilmu. Macam orang Nasrani. Dan yang paling besar sekali, kita dah tahu sesuatu. Tahu Quran tu benar, tapi tolak Quran. Tahu hadis Nabi itu benar, sahih, tapi tolak hadis Nabi itu. Maka kita layak termasuk dalam kumpulan yang Allah murkai. Tapi kita nak jadi kumpulan yang mana?
kita nak jadi kumpulan orang yang berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan Islam dan sebagainya. Okey, jelas dekat sini. Okey, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih kita, moga-moga yang gambar ni, infografik ni boleh beri jawapan kepada kita tentang kenapa dimurkai itu disebut tentang orang Yahudi, orang Yahudi, dan Ad-Dhalin itu adalah orang Nasrani. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita terus pergi kepada kehalusan bahasa. Mari kita belajar lagi. Okey, ni tapi tuan-tuan kena baca ya semua benda dalam buku ni. Kalau tuan-tuan hanya bergantung dalam buku ni sebenarnya sudah membantu sedikit sebanyak, seolah-olah buku ni kita belajar tanpa secara bersemuka lah. Sebab tu saya buka ruang untuk bertanya. Siapa tak faham tentang buku ni, buku surat berapa, tak faham ayat berapa, tuan-tuan boleh tipu saya pun tak apa. Tipu boleh tanya. Hantar mesej dulu PM saya, Ustaz saya tak faham sekian-sekian. Lepas tu saya beri waktu, tanya kat mana yang tak faham. Sebab sayang beli buku. Sayang beli buku tetapi kita simpan, kita tak buat apa-apa. Sekadar letak koleksi saja banyak buku. Jangan macam tu. Rugi sangat. RM50 ni bukan sedikit tau. Jadi manfaatkan baik-baik. Kan Allah bagi peluang ni kita manfaat baik. Sebab tujuan kami membukukan tentang isu ini adalah kerana nak masyarakat faham. Sebab itu kami mengambil jalan inisiatif untuk mengadakan ruang-ruang pengisian memahami buku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak buka muka surat 136? Tengok muka surat nombor 136. Okey, kita nak pergi kepada persoalan tentang, tuan-tuan kena baca ya analogi-analogi ni. Ini semuanya sangat penting analogi ni. Ini adalah bahasa mudah untuk faham tentang golongan-golongan yang kenapa mereka dipanggil dimurkai, kenapa mereka dipanggil golongan sesat tadi. Tuan-tuan kena baca analogi-analogi ni. Okey, sebab kita tidak dapat nak baca satu persatu. Nak baca satu persatu ni tuan-tuan puan, saya perlukan lagi 14 jam. Contoh. Tapi tak apa, benda tu tak baca ni itu pada tuan-tuan dan puan. Bacalah dengan nama Tuhan. Tapi kalau tak faham itulah tanya. Tak faham tanya. InsyaAllah kita akan jawab sebab kita tak nak mana-mana pembeli buku yang dia tak faham dia tak faham apa yang dia baca pada buku. Okey, sebab biasa kan kalau kita beli buku kan kita tak dapat nak baca semua sebab kita kena bayar dulu, kita kena beli kan. Kita baca dekat sinopsis. Cantiknya cover kulit buku ni, cantiknya buku ni. Kita sebenarnya cantik itu bukan pada tujuan asal dia, tetapi pada maklumat itu. Kan, untuk maklumat itu. Jadi manfaatkan. Bertanya sebab saya kalau tuan-tuan tak buat macam tu, tujuan menulis buku ini nanti dia tidak sampai. Tolong saya minta jasa baik tuan-tuan untuk bertanya kalau ada apa-apa keperluan bertanya. Okey, kita terus pergi dan tuan-tuan kena bacalah maklumat-maklumat yang ada dalam buku ni, analogi ni. Baik, tuan-tuan puan, saya nak tunjukkan di sini. Okey, soalan dekat sini. Ini kita nak mencari jawapan dia. Semalam saya beritahu kan. Kenapa al-maghdub Allah sebut dulu sebelum orang sesat? Sebab apa? Ini kalau kita belajar lapisan yang kedua. Dia begini. Kalau kita nak faham ayat Quran, kita kena ambil tafsiran ayat dulu. Memahami tafsiran ayat, itu adalah lapisan yang pertama lah. Lapisan pertama kita faham, baru saya tahu. Al-Maghdub ni, dia adalah orang Yahudi. Ad-Dhalin, dia adalah orang Nasrani. Kan? Lepas tu kita belajar tentang kenapa mereka dapat gelaran tu, kita dah faham. Kalau kita belajar sekali lagi, maksudnya kalau kita belajar untuk lapisan yang kedua, kita akan masuk kepada menerangkan tentang kalimah-kalimah pula. Saya sebenarnya lapisan kedua ni saya memang tak terangkan sepanjang kita belajar ni tak banyak. Adalah saya terangkan sikit. Nanti saya akan beri questionnaire kat tuan-tuan. Bukan questionnaire, maafkan saya. Saya akan beri kepada tuan-tuan saya akan beri kepada tuan-tuan tentang info saya akan bagikan tuan-tuan tentang soalan-soalan kepada tuan-tuan puan. Cuba tuan-tuan tengok dalam senarai soalan tu yang mana tuan-tuan belajar, yang mana belum belajar. Contoh kan.
Contoh, saya akan buat soalan macam ni. Contoh, soalan ni tuan-tuan tak perlu jawab lah. Tapi dekat soalan tu, itulah isi penting yang kita kena belajar dekat Al-Fatihah. Contoh soalan ni macam ni. Contoh soalan, kalau soalan saya buat macam ni, saya buat soalan. Nampak tak? Dekat dalam buku ni ada soalan dah. Contoh, mengapa orang yang dimurkai al-maghdub disebutkan terlebih dahulu sebelum orang sesat? Kalau kita belajar tafsir, kita belajar tafsiran ayat, mungkin tak ada diterangkan maklumat ini. Maklumat ini dia bukan tafsiran ayat. Maklumat ni sebenarnya kita nak belajar lagi tentang mukjizatnya. Sebab kan Quran ni adalah kalam Allah kan. Allah berkata-kata. Jadi apa yang Allah kata ni dia cantik, dia tepat, dia ada Allah Ta'ala ni kalau macam kita bercakap, kadang-kadang kita bercakap kosong. Kadang ayat kita salah, tata bahasa kita salah, betul tak kan? Kadang-kadang kita campur Inggeris campur Melayu, kan? Itu kita cakap. Kita manusia kan banyak kelemahan. Tetapi Allah Ta'ala ni apabila dia berkata-kata, dia berfirman, setiap huruf kalimah tu, dia ada sebab. Contoh, kenapa Allah kata, ghairil maghdub tu terlebih dahulu daripada ad-dhalin? Boleh tak kalau disusun dulu ad-dhalin, lepas tu al-maghdub? Sampai je maksud dia. Maksud dia tetap sampai. Tetap tahu tentang dua kumpulan. Tetapi kenapa Allah susun dulu al-maghdub dengan orang sesat? Para ulama, mereka mencari jawapan, maka mereka dapat jawapan macam ni. Kenapa Allah sebut orang Yahudi dulu baru orang Nasrani? Kerana, fakta pertama, orang Yahudi telah wujud terlebih dahulu. Dari sudut sejarah ya, agama Nasrani dia datang kemudian daripada Bani Israel, daripada Yahudi. Tengok. Maksudnya, dalam ayat 7 ni Allah dah kemukakan sejarah. Sejarah apa? Sejarah dari sudut orang Yahudi dalam sejarah dia ada dulu, baru dah muncul orang Nasrani. Itu dari sudut kenapa dia didahulukan sebut daripada orang sesat. Orang Yahudi pula mereka ini menjadi jiran tetangga Nabi waktu Nabi berada di Madinah. Orang Nasrani tak ada. Kalau kita baca sejarah Islam, sejarah Sirah An-Nabawiyah, jiran-jiran Nabi ada orang Yahudi. Bani Quraidah, dekat-dekat Bani orang Yahudi ni dekat dengan perkampungan Nabi. Kita baca dalam contohnya orang Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir kan. Tapi orang Yahudi tak, orang Yahudi duduk jauh. Lepas tu pula orang Yahudi mereka punya dosa, kafirnya mereka kepada Allah tu lebih teruk daripada orang Nasrani. Orang Nasrani. Kalau kita belajar begini, orang Yahudi ni kan, kita belajar kan, Nasrani ni dia muncul dikaitkan dengan Nabi apa? Dikaitkan dengan Nabi Isa kan. Orang Yahudi sebenarnya mereka lah yang cuba nak bunuh Isa tu. Kita baca dalam sejarah, kita baca dalam Al-Quran. Yang nak bunuh orang Nasrani, dia tak bunuh nabi-nabi dia. Dia kisah dia tak bunuh macam orang Yahudi. Orang Yahudi ni teruk berbenar. Dia bunuh Nabi Zakaria, dia bunuh Nabi Yahya, dia bunuh Nabi-Nabi. Bahkan mereka lah yang cuba nak bunuh Nabi Isa tu. Tapi Nabi Isa, Allah Ta'ala tukar dengan manusia lain. Nabi Isa naik diangkat Allah ke langit. Tengok tak teruk. Disebabkan keterukan lah, maka didahulukan sebut mereka daripada orang yang sesat. Lepas tu pula kita cari maklumat ni. Allah Ta'ala menyebut golongan yang dapat nikmat terlebih dahulu sebelum menyebut orang yang dimurkai terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab nikmat itu lawannya adalah murka. Maksud dia kan, setelah Allah sebut nikmat, maka nikmat lawannya apa? Nikmat lawannya adalah kemurkaan. Oleh sebab itu, lepas sebut nikmat, sebutlah murka. Sebab itu kemurkaan itu letak terlebih dahulu. Kalau Allah sebut lepas nikmat, sebut golongan sesat, dia jadi tak kena tentang nikmat, pasangannya adalah yang tidak mendapat nikmat, yang di bawah kemurkaan. Itu dari sudut jawapan kenapa al-maghdub dulu. Kalau saya tak terangkan ini, kalau tuan-tuan tak baca maklumat ni dalam buku, tuan-tuan telah kehilangan satu maklumat tentang penyusunan.
perkataan tu. Kenapa maghdub dulu? Baru ad-dallin. Lepas tu kalau kita tengok orang Yahudi, lepas tu kalau kita tengok orang Yahudi pula, kat sini ciri, di sini orang Yahudi yang betul lah ciri dia. Tetapi kalau kita lihat dari sudut contoh ciri-ciri Allah murka ni, kita tengok dekat sini. Perbuatan yang Allah murka merupakan maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk iaitu iblis. Tengok ya. Yang sebelah kiri ni, orang Yahudi sebenarnya ini adalah memang karakter Yahudi yang real, yang benar. Tetapi macam persamaan orang Yahudi ni yang dia tahu benar tapi dia tolak, sebenarnya telah dilakonkan. Maksudnya telah dibuat oleh iblis dan manusia lain. Contoh, tengok. Maksiat pertama kita sedia maklum adalah kisah iblis kan. Iblis yang dihalau dari syurga kan. Sebab apa? Dia tahu kebenaran tapi dia mengingkari. Dia tahu Allah suruh sujud kepada Adam. Tapi dia tak nak. Dia ingkar. Dia tolak. Jadi perbuatan orang Yahudi ni mengikuti tak perbuatan iblis? Iblis kan manusia yang Allah laknat, makhluk yang Allah laknat. Kemudian kita tengok contoh anak Adam. Perbuatan pertama yang dimurkai oleh Allah yang berlaku di muka bumi ni, Allah murka kan, adalah kisah anak Adam membunuh saudaranya sendiri. Dalam sejarah Islam, kisah anak Adam tu, kisah Adam, pada zaman Adam tidak ada cerita tentang kesyirikan. Tentang kesyirikan, penyembahan patung-patung berhala pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh datang kemudian lepas Nabi Adam. Tapi dalam cerita Adam, dalam watak sejarah hidup Nabi Adam, kisah pembunuhan anak dia tu. Jadi membunuh anak saudara kandung ni, ada kaitan tak macam orang Yahudi yang membunuh nabi-nabi dia? Kisah anak Adam ni, kisah yang kemurkaan yang pertama yang berlaku ketika di dunia adalah daripada kisah dua anak Adam. Tapi kena study lah kisah dua anak Adam tu. Terus saya. Jadi ini di antara contoh-contoh kenapalah Allah sebut al-maghdub ni. Maknanya kalau dapat title orang yang dimurkai ini sangat berat. Maka manusia yang sudah pun mendapat gelaran ini, mereka ni contoh manusia yang paling depan sekali adalah orang Yahudi. Tetapi dia tidak hanya terbatas kepada orang Yahudi yang kita sebut tadi tu, maknanya sesiapa yang dia mengetahui kebenaran tetapi dia menolak, dia tak nak praktik kebenaran itu, dia termasuk dalam kumpulan yang ada dimurkai. Lepas tu kita doa tu, bagi faham doa tu. Kita tak nak, kita tahu Al-Quran kata apa. Al-Quran kata riba tak boleh. Riba ni siapa mengambil riba, nanti dia akan berperang dengan Allah di hari akhirat. Mengambil pedang berperang dengan Allah di akhirat, tahu. Ayat yang paling menakutkan di dalam Al-Quran, kata para ulama, adalah ayat riba. Ia akan mengisytiharkan perang dengan Allah. Fa'zanu biharbin minallah. Siapa nak pergi perang dengan Allah di hari akhirat? Riba. Tahu ini begini, tapi tolak juga. Ada kukisah. Orang yang macam ni, dia adalah orang yang doa dia itu Allah tidak kabulkan dia. Dia semayang 5 waktu. Dia semayang 5 waktu. Ghairil maghdub. Tapi hidup dia tahu benar tolak. Tahu benar tolak. Antara sebab itulah. Mungkin kerana dia tak faham apa yang dia baca. Ataupun mungkin kerana dia tidak mendapat hidayatul taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita betul-betul waktu doa ayat 7 tu, ini waktu imam baca, fikiran melayang-layang, duk fikir ni lah, duk fikir kerja, duk fikir nak makan apa, duk fikir kerja tak siap apa lagi waktu imam baca. Waktu kita baca Fatihah, doa, fikiran kita selepas baca bismillah aja kita dah macam melayang kita ni, tak fikir macam-macam. Lepas tu amin, baru nak amin. Mana doa tu Allah nak kabulkan, dapat jalan yang lurus, orang dapat nikmat. Tak nak jadi orang murkai sebab pertama, antara sebab tak faham apa yang dibaca. Macam mana doa minta pada Allah yang dia tak faham? Apabila tak faham, macam mana nak menghadirkan hati? Sebab itu kena belajar.
Baik, ini di antara maklumat tambahan yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang lain-lain, banyak juga ni yang lain-lain tu. Cuma tuan-tuan kena baca. Okey, kita tutup dengan bacaan takmin. Amin. Okey, tengok bacaan takmin. Amin. Ramai juga jemaah-jemaah yang tak nak baca amin ketika salat berjamaah. Diam aja. Tahu tak amin ni, menyebut amin ni apa faedah dia? Kenapa ada amin? Okay, kita tengok dulu amin. Amin ni dia bukan ayat Quran ya. Amin ni dia bukan dalam Al-Fatihah. Kalau tak baca pun tak apa, tak sebut. Tetapi ada kelebihan dia. Apa makna takmin? Takmin ni ucapan amin lah. Ucapan amin. Okey. Amin, kita boleh sebut dua cara. Kita nak baca panjangkan huruf alif. Amin pun boleh. Kita nak pendek pun boleh. Amin. Ini diulas oleh Ibnu Katsir. Mana apa kita baca waladdallin. Boleh ataupun amin pun boleh. Maknanya apa? Kabulkanlah. Mustajabkanlah, kabulkanlah, perkenankanlah. Tapi macam mana nak Allah perkenankan? Kalau kita tak faham apa tu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, kita tengok hadis. Nabi tuntut baca amin ni. Okey, kita tengok dalam hadis Nabi sebut tu. Kata para sahabat, Nabi ni apabila selesai baca waladdallin, dia kata amin dengan menguatkan, dengan warafa'a biha sautahu, dengan menguatkan suara dia. Okey, kita terus pergi kepada fadilat dia senang. Okey, kita baca dekat sini. Nak baca nyaring macam mana ni? Okey, tuntutan dia kenapa? Okey, tengok kelebihan dia tau. Kelebihan dia pertama, dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, siapa yang mengucapkan amin, dia kena imam sebut amin lah. Imam kata amin, kita pun serentak amin. Sesungguhnya sesiapa yang bersama aminnya dengan amin malaikat, dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Inilah kelebihan dia. Dia sebenarnya antara tempat malaikat mendoakan kita, malaikat berdoa adalah ketika nak ucapan amin tadi. Jadi apabila kita sebut amin, kalau malaikat berdoa juga ketika itu, dosa kita akan diampunkan oleh Allah bagi dosa yang telah lalu. Okey, lepas tu kita tengok kelebihan lain. Okey. Kalau kita melihat kelebihan lain, kita pergi dekat sinilah. Ini kena bacalah fiqh ucap amin tu. Janganlah imam tak baca, kita nak baca dulu. Kata Al-Imam Nawawi, dia kata baca takmin amin ni sama ada imam ke, jadi makmum ke, ataupun solat sendiri. Tapi kalau kita jadi makmum, sesungguhnya takmin makmum bersama takmin imam. Janganlah kita dahulukan imam dan janganlah kita lewat pula. Imam dah amin dah, dia baru nak amin. Tak juga, dia kena serentak sebenarnya. Sebab tu kena bagi perhatian, imam tu baca waladdallin, serentak. Sebab ketika itu malaikat juga akan mengaminkan apa yang telah dibaca dalam Al-Fatihah itu. Dan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, tiada perkara yang sangat orang Yahudi itu marah, orang Yahudi itu rasa dengki kepada kamu selain daripada ucapan salam dan ucapan takmin. Rupa-rupanya orang Yahudi ni dia memang sakit hati dekat orang Islam yang apabila orang baca amin. Sebab apa? Sebab dalam Al-Fatihah kan ada cerita tentang karakter orang Yahudi. Jadi mereka sangat sakit hati. Mereka merasa sangat hasad kepada orang Islam dengan ucapan salam termasuk ucapan takmin tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, kemudian ini perlukan waktu yang lain. Kalau kita nak belajar tentang gabungan-gabungan surah ni, ini memang Dr. Azrul yang tulis juga. Ni memang kena belajar pada waktu yang lain lah. Memang tak cukup. Maksudnya, kalau tuan-tuan nak belajar bahagian 4, bahagian 4 ni kalau belajar sangat cantik. Tuan-tuan akan dapat maklumat hubung kait Al-Fatihah dengan surah-surah lain. Ni kalau tuan-tuan nak tahu kaitan surah Al-Baqarah dengan Fatihah kan, tuan-tuan bacalah. Setiap surah ni
Dia letak kat Al-Fatihah. Kita baca dekat sini. Dekat sini memang kena cari waktu yang lain lah untuk memahami maksud tentang ayat ni. Untuk setakat ini, kita sudah pun mengetahui tafsiran ayat. Dia paling lapisan pertama yang wajib kita tahu tafsiran ayat dulu. Tafsiran ayat dulu. Jadi untuk hari besok kita akan buat kesimpulan dia. Kita akan terangkan Fatihah. Dia macam kita terangkan semula Fatihah. Tapi sebab kita dah belajar, disebabkan kita dah belajar, maka senang untuk menerangkan Fatihah ini sebenarnya apa. Kalau saya terangkan mula-mula Fatihah tu ada akidahnya, ada apa nak terang-terang nanti tuan-tuan mungkin tak dapat nak faham lagi. Tapi sebab kita dah belajar, nanti kita buat kesimpulan dia. Lepas tu kita terangkan tentang apa lagi maklumat-maklumat lain. Besok saya akan kongsikan soalan. Senarai soalan-soalan yang kita perlu tahu dalam Al-Fatihah. Contoh yang kita belum lagi belajar. Contoh soalan dia, mengapakah Alhamdu? Tahu tak Alhamdu yang kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu kita dah belajar. Tetapi kita tidak terangkan tentang kenapa Alhamdu itu menggunakan kata nama. Kenapa dia bukan kata kerja? Kan? Alhamdu ni adalah kata nama. Ada alif lam dekat situ. Dia adalah isim, kata nama. Dalam Quran, tuan-tuan kalau nak mahir lagi nak faham lagi Quran, tuan-tuan kena tahu tentang kalimah ini kata kerja ke ataupun kata nama. Kalau kita belajar Inggeris kan, kita kena tahu nouns dengan verbs. Fa'il ke isim. Sebab dia ada beberapa maklumat lain yang menerangkan kalau Allah guna kata nama, maksud dia apa. Kenapa Allah guna Alhamdu tu kata nama? Kenapa tak menggunakan kata kerja saya memuji? Kenapa pujian? Kenapa tak saya memuji? Ataupun kenapa? Jadi benda tu kita kena tahu. Tapi itu lapisan yang kedua. Maksudnya kalau kita belajar, kita kena tahu juga audien kita dengan waktu yang kita ada. Tapi kalau dah faham dah yang ni, maka pada hari esok saya akan senaraikan soalan-soalan yang tuan-tuan perlu ketahui dalam surah Al-Fatihah. Ada di antaranya kita dah belajar. Nanti tuan-tuan buatlah salah semak, tuan-tuan tanda. Oh, soalan ni saya tahu nak jawab dia. Kalau tuan-tuan boleh jawab, bermakna tuan-tuan dah belajar dan tuan-tuan dah ingat. Macam kita masuk exam kan. Kita nak masuk exam, kita masuk dalam peperiksaan kan dia bagi soalan. Kita perlu ingat apa Jadi soalan-soalan itu untuk ingat balik semula daripada Bismillahirrahmanirrahim, daripada latar belakang Al-Fatihah sampailah kepada waladhdallin. InsyaAllah besok kita akan kongsikan kepada tuan-tuan. Maka daripada soalan itulah tuan-tuan kena mencari jalan macam mana nak lebih faham lagi Al-Fatihah. Sebab daripada soalan tu nanti yang tuan-tuan tak boleh jawab, sama ada tak ingat, dah belajar tak ingat, tak apa lagi. Tetapi yang kita tak belajar lagi. Jadi saya kongsi kepada tuan-tuan supaya carilah waktu, bukanlah kita kena cari waktu untuk kita belajar lagi suratul Al-Fatihah. Maka cukuplah pengisian kita pada pagi ini. Kita dah melalui hampir 15 jam. Ini dah 15 siri. Sama-sama kita menggunakan waktu yang Allah beri pada kita pada jalan kebaikan. Tanda kita bersyukur dengan nikmat waktu lapang, kita mengisinya dengan melakukan amal soleh. Kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada apa-apa soalan pertanyaan? Sebelum kita tamatkan, besok kita akan sambung lagi. Jika tak ada daripada jemaah, boleh Kak Mazidah tanya Ustaz? Boleh. Okey, Ustaz refer pada page 141. Okey, 141. Rajah Yahudi dan Nasrani. Praktikal ilmunya. Praktikal ilmu. Yahudi tidak, Nasrani iya.
Dari Ya. sudut mana? Dari sudut mana yang mengatakan Yahudi tidak dan Nasrani ya? Beri 1-2 contoh Ustaz. Oh, tadi Apa yang saya dah terangkan dah tadi sebenarnya. tapi agak kurang jelas Okey, sangat. okey, macam ni. Orang Yahudi, dia tahu tentang macam ni. Orang Yahudi dia tahu wahyu Allah, dia tahu tentang nabi-nabi itu benar. Hmm. Yahudi ni dia tahu tentang Nabi Muhammad itu sebenarnya nabi yang nabi-nabi diorang bagi tahu tentang Nabi Muhammad tu. Mhm. Tetapi apabila Nabi Muhammad itu sampai, Nabi Muhammad orang Yahudi ni kan dia kan ada dekat Madinah contoh. Orang Okey. Yahudi ada dekat Madinah. Dia tahu dalam kitab-kitab dia dulu Muhammad inilah yang disebut dalam kitab-kitab diorang. Okey. Tapi apa tindakan mereka kepada Nabi Muhammad? Mereka tolak. Mereka tak nak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu di antara satu contohlah. Okey, okey. Faham tak? Okey. Orang Nasrani mereka kan ajaran mereka kan mengatakan bahawa Isa ni adalah anak Allah. Anak. Ataupun mereka Mhm. mengatakan Isa ni adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Okey. Pegangan tu kan mereka pegang sampai ke hari ni. Okey. Maksud dia, macam mana mereka boleh berpegang sebegitu? Bagaimana mereka boleh believe, mereka boleh percaya macam tu? Maksudnya di manakah fakta yang mengatakan bahawa Isa tu adalah anak Allah? Sebab itu kita kata Nasrani dia tiada ilmu pengetahuan. Tiada ilmu pengetahuan tu maksudnya mereka mereka tidak ada hujah dan dalil pun yang mengatakan bahawa Isa tu adalah anak Allah. Tetapi mereka berpegang, tu dipanggil praktik ilmu tu, maksudnya mereka tetap nak pegang macam tu. Mereka tetap nak mengamalkan macam tu. Tapi boleh tak kalau saya tanya, mungkin juga ada certain yang apa dalam Bible dan ada persamaan dengan Al-Quran, mungkin juga yang dipraktikkan oleh orang Nasrani, macam tu ke Ustaz? Betul juga, betul lah. Ada juga yang orang Nasrani tu praktikkan. Tetapi perkara yang paling besar dalam agama, perkara apa? Perkara akidah. Okey, alright. Kalau macam orang Nasrani kan dia kalau kita baca Bible, kalau kita dengar macam dialog ataupun perdebatan Dr. Zakir Naik kan, contoh kan. Ya. Kan apabila dia bercakap dengan orang Kristian kan dia cakap saya lebih Kristian daripada Kristian, contoh kan. Sebab dalam kitab dia orang macam mereka tak boleh makan babi, contoh kan. Tapi bukan isu pada isu besar pada yang tu. Tapi sebenarnya yang paling utama Akidah, adalah pada akidah, pada kenabian. Lepas tu kalau baca surah Ali Imran, sebenarnya ketika mana rahib-rahib Yahudi Nasrani datang jumpa Nabi, ada dalam ayat Quran tu dalam Imran, Nabi dah bagi hujah. Nabi bagi hujah macam ni. Nabi kata kalau kita baca ayat tu Allah kemukakan hujah Nabi Adam. Kalau orang Nasrani kata Nabi Isa ni adalah anak Allah kerana dia tak ada bapa, macam mana pula kalau kita guna hujah Adam tak ada bapa? Mana lagi kuat? Mana lagi lebih hebat? Adam yang tak ada bapa dengan emak boleh lahir? Adam tak ada bapa dengan emak dia boleh hidup berbanding dengan Isa yang tak ada bapa dia boleh lahir. Siapa lagi sepatutnya yang lebih miracle kat situ? Ya. Jawapannya tentu Adam kan? Ya. Tentu Adam. Tetapi setelah Nabi terangkan pun kepada mereka sampai Nabi ajak bersumpah mubahalah. Ada dah surah Al-Imran tu. Orang Yahudi tetap degil. Mereka tetap berpegang kepada apa yang nenek moyang mereka percaya sebelum ini. Itu dipanggil mereka adalah taklid buta. Jadi kita tak nak jadi orang Islam yang macam tu. Kita tak nak jadi orang Islam yang amalkan suatu benda ikut orang-orang terdahulu yang memang nampak salah. Itulah besarnya pada doa itu. Jelas ya kat situ? Ya, Ustaz. Okey, ada soalan lain? Dalam chat Ustaz mungkin ada soalan satu tu. Dalam chat. Ustaz boleh jadi zikir tak ayat ini?
boleh tak dijadikan zikir ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Dari zikir apa ya? Bolehlah kalau gunakan untuk doa, bolehlah. Gunakan untuk doa lah. Gunakan untuk doa. Gunakan di dalam doa. Jadi besok tu yang saya akan terangkan juga tentang dalam Fatihah ni boleh dijadikan sebagai doa puji-pujian. Nanti kita akan ulas pada besok insya-Allah sedikit sebanyak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Ustaz nak tanya sikit. Berkenaan dengan kotak yang Puan Mazidah cakap tadi tu, yang tentang Yahudi dan Nasrani tu, semasa yang turunnya Zabur, Allah turunkan juga kitab Taurat. Taurat turun dulu, Taurat turun dulu, Taurat lepas tu baru Zabur. Zabur dulu Ustaz. Zabur, lepas tu Taurat. Okey, masanya Allah turunkan kitab Injil tu, adakah kitab Zabur dan Taurat tu diangkat oleh Allah? Apa dia? Kita tak. Masa Injil begini. Kalau kita belajar tentang Nabi Isa adalah rasul yang Allah ajar kepada dia dua-dua kitab. Nabi Isa kan Injil kan? Tetapi Nabi Isa juga dia mengetahui tentang maklumat dalam kitab Taurat. Sebenarnya banyak orang Yahudi ni kitab besar dia pada Taurat. Bukan pada Zabur. Tetapi Zabur itu khusus pada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Musa dulu ke Daud dulu? Daud dulu. Daud, Zabur kan? Sulaiman. Okey, tak apa. Yang paling besar, yang paling utama kitab Taurat tu. Kitab Taurat ni memang kitab yang memang sampai sekarang orang Yahudi duk agung ke Taurat tu. Okey, tetapi Nabi Isa apabila dia turun, kalau kita belajar sejarah Nabi Isa ni dia adalah Nabi Bani Israel tau. Nabi Isa adalah Nabi terakhir yang Allah hantar untuk Bani Israel. Boleh rujuk dalam surah Saf. Ya. Nabi Israel. Tetapi orang Bani Israel, mereka tak percaya dekat Isa ni. Sebab Isa ni kan, mereka tak suka Isa ni. Sebab Isa ni kan seolah-olah macam dia keluar daripada tanpa bapa dan sebagainya kan. Mereka ni lah yang bersekongkol nak pergi membunuh Nabi Isa. Baru Nabi Isa yang Allah naikkan ke langit tu. Tapi kitab tu tak ada. Kitab tu tak naik ke langit. Kitab tak naik langit. Nabi Isa saja naik ke langit tu. Cuma kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim ke, Suhuf Musa ke, sebenarnya kitab-kitab terdahulu telah pun berlaku banyaknya perubahan. Surah Baqarah bagi tahu. Sebab itu kita tidak boleh berpegang secara penuh kepada kitab-kitab yang terdahulu. Dia mudah je. Tak perlu kita baca kitab-kitab terdahulu yang memang tidak diberi jaminan oleh Allah untuk Allah jaga kitab dulu. Sebab kitab dulu memang telah diubah. Hatta sekarang pun kalau tuan baca sejarah kitab Bible pun kan, ada Bible lama, ada Bible baru, penyanyi lama. Sebenarnya orang Kristian ni pening kepala nak mencari mana yang originality. Tak ada. Sebab kitab tu telah diubah. Sebab itu kita marah sangat kepada siapa-siapa yang suka sangat guna riwayat Israiliyat. Suka sangat guna riwayat Israiliyat. Sebab apa? Sebab maklumat-maklumat tentang kitab-kitab dulu ni kita tak boleh pegang sangat secara muktamad. Sebab sebab dia banyak diubah. Tetapi janganlah bimbang. Ingat tak rukun iman kita kan beriman kepada para rasul kan? Ya. Kita tak boleh kata beriman pada Nabi Muhammad saja. Maknanya kalau kita beriman kepada para rasul, maknanya saya kena beriman juga pada kitab-kitab. Ingat tak kita kena beriman pada kitab-kitab kan? Tapi kalau kita belajar beriman pada kitab-kitab, maknanya saya kena berimanlah pada kitab Taurat. Saya kena berimanlah pada kitab Zabur. Saya kena beriman pada kitab Injil. Ya, kita memang kena beriman. Cuma maksud beriman itu kita beriman bahawa kitab-kitab ini telah diturunkan dari Allah. Itu kita kena beriman dekat situ. Kalau kita nak tahu maklumat-maklumat Zabur, Taurat, Zabur, Injil, jangan risau. Semua itu sudah berada di dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran dia telah cover semua maklumat yang dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kalau baca surah Bayyinah, akan dapat jawapan dia juga.
Yang ayat tu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salatu. Kalau siapa baca surah Al-Bayyinah, kita baca depan Al-Bayyinah, tuan-tuan akan dapati bahawa orang-orang ahli kitab sebenarnya mereka ini mereka berpecah setelah datangnya Al-Bayyinah. Al-Bayyinah tu Rasulullah. Ataupun dia merujuk juga kepada Quran. Jadi waktu Nabi sampai, Nabi diutuskan oleh Allah, ahli Yahudi ni tu yang ayat tu bunyi, wa ma tafarraqal ladzi. Baca kat situ. Siapa baca Bayyinah, dia akan dapat memahami juga tentang sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad ini adalah Rasul yang ada dalam kitab-kitab mereka. Tetapi ada yang menolaknya. Wallahu ta'ala alam. Okey, pertama. Lepas tu cadangan saya, ya, boleh tanya. Tak, bukan soalan nak buat pengumuman. Ustaz habiskan apa yang Ustaz nak cakap. Maknanya kalau tuan-tuan nak memahami tentang Yahudi dengan Nasrani, tuan-tuan kena fahamkan Al-Baqarah untuk maklumat Yahudi. Untuk Nasrani, tuan-tuan kena fahamkan surah Ali Imran. Separuh daripada surah itu menceritakan tentang kumpulan ini. Kalau Yahudi, Allah cerita separuh, banyak ayat dalam Al-Baqarah, tuan-tuan baca nanti nak buat khatam Quran kan. Tuan-tuan akan belajar tentang Yahudi. Lepas tu waktu baca Ali Imran, dia cerita tentang orang Nasrani. Wallahu ta'ala alam. Besok kita jumpa. Okey, silakan pengumuman. Ya. Assalamualaikum jemaah-jemaah yang dihormati ya. Kelas kita akan kelas Al-Fatihah. Tadabbur Al-Fatihah kita akan berakhir esok ya. Nah, namun saya ingin membuat satu pengumuman, kalau boleh ya Ustaz, kita maintain chat group atas Tadabbur ya Ustaz, untuk kelas kita yang kita Ustaz cadangkan, iaitu bertajuk Fadail Akmal. Betul ya sebutan saya Ustaz? Fadail A'mal. Fadail Ain ya, Akmal. Okey. Jadi kelas ini akan bermula pada 26 April ya. Masa tu kita dah puasa. Jadi kelas kita bermula pada 3 petang ya. Jadi namun saya akan masih berjumpa semua sahabat-sahabat esok lagi. Namun saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemaah yang telah memberi sokongan kepada Persatuan Wanita Islam Perhati. Saya adalah Hajah Mazidah selaku Ketua Biro Dakwah Persatuan. Jadi saya harap saya akan dapat lagi bertemu semua pada kelas-kelas kami yang akan datang. Sekian sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Kita bertemu lagi insya-Allah pada hari besok sebagai penutup kepada pengisian kita tentang suratul Fatihah. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jumpa esok. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.